Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di alam maya. Selamat datang saya ucapkan ke channel saya, channel Ustazah Hanidah Zul. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung tajuk kita dalam bidang fiqah, iaitu di atas tajuk konsep taharah, iaitu bahagian yang pertama. Jom sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah SWT supaya ilmu kita diberkati dan dirahmati olehnya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ini pelajar-pelajar, apakah standard kandungan yang ingin kita capai pada tajuk fiqh kita pada hari ini, iaitu antaranya di akhirnya kita diharapkan semoga pelajar dapat merumuskan konsep taharah dalam pelaksanaan ibadah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah, insya-Allah. Baik, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan taharah. Taharah daripada segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Manakala daripada segi istilah, taharah bermaksud menyucikan anggota badan atau pakaian atau tempat tinggal daripada najis dan kotoran serta hadas supaya dapat menunaikan ibadat-ibadat yang telah disyariatkan oleh Islam. Itu dimaksudkan dengan taharah. Baik, seterusnya apakah hukum taharah? Hukum taharah ini adalah wajib, wajib fardu ain atas setiap individu untuk melakukan taharah, terutamanya apabila ia ingin melakukan ibadat-ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yuqbalullah as-salah bighairi tuhur. Maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima solat yang tidak ada dengannya taharah. Hadis riwayat Muslim. Jadi oleh kerana itu, hukum melakukan taharah ini adalah wajib untuk memastikan ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, taharah ada terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama taharah daripada najis, menyucikan diri daripada najis. Yang kedua ialah menyucikan diri daripada hadas. Najis pula terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah najis mukhafafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassitah, najis yang sederhana. Dan yang ketiga ialah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Manakala hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Ini adalah dia jenis-jenis taharah, iaitu menyucikan daripada najis dan juga hadas. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hadas. Hadas ini dia adalah merupakan kekotoran maknawi pada diri seseorang, yang mana kekotoran ini boleh menegah sahnya ibadah yang disyariatkan bersuci seperti solat dan juga tawaf. Ini adalah maksud hadas. Dia bukan kotoran yang hakiki. Kotoran ni maknawi, kotoran yang tidak nampak pada segi mata, yang tidak nampak pada segi zatnya. Jadi hadas ni tadi dia terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi hadas kecil contoh-contohnya ialah seperti mana kita buang air kecil, kita buang air besar, kita terkentut,
kita menyentuh kulit yang berlainan jantina yang bukan mahram, dan seterusnya, tidur yang tidak tetap punggung, ini semua adalah contoh-contoh yang boleh menyebabkan kita berhadas, iaitu berhadas kecil. Jadi kalau sekiranya kita berhadas kecil, apa yang perlu kita buat ialah kita perlu ambil wuduk semula sekiranya kita hendak melakukan ibadat-ibadat yang diwajibkan bersuci seperti solat. Manakala hadas besar, contohnya adalah seperti keluar air mani, kemudian seterusnya bersetubuh, keluar darah haid ataupun nifas, wiladah iaitu bersalin, ini bagi wanita, dan juga mati, selain pada mati syahid ini juga adalah termasuk dalam hadas besar. Dan seterusnya, hadas besar ni kalau sekiranya berlaku, apa yang perlu kita buat ialah kita diwajibkan mandi wajib. Jadi tidak hanya sekadar dengan berwuduk, tapi kita diwajibkan mandi wajib supaya ibadah yang kita lakukan tadi adalah sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, maka terlebih dahululah kita lihat apakah jenis-jenis air yang boleh kita gunakan untuk melakukan taharah. Jadi tak semua air boleh guna untuk taharah. Jadi air ini ada terbagi kepada 5 jenis, iaitu yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal, yang ketiga air mutanajis, dan yang keempat air musyammas, dan yang kelima ialah air muqayyad. Jadi ada 5 jenis air, yang mana satukah di antara air-air ini boleh digunakan untuk menyucikan diri, untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air mutlak maksudnya air yang suci lagi, menyucikan. Air mustakmal, air yang telah digunakan, iaitu air basuhan, air wuduk, air mandi. Kemudian air mutanajis ialah air yang bercampur dengan najis dan kurang daripada 2 qullah. Dan seterusnya air musyammas, iaitu air yang telah berjemur di panas matahari dalam bekas yang boleh menyebabkan ini berkarat. Dan seterusnya air muqayyad, iaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang telah mengubah sifat air tersebut. Jadi inilah dia jenis-jenis air yang perlu kita ketahui. Kita lihat apa yang maksudkan dengan air mutlak, iaitu air yang suci dan boleh menyucikan yang lain. Jadi air mutlak ini adalah apa juga air yang keluar daripada bumi dan juga turun daripada langit. Dia memang sangat banyak lah. Jadi atas muka bumi ni memang banyak sangat air mutlak ini. Dan air mutlak ini adalah antaranya air hujan, air laut, air mata air telaga, air sungai, air embun, dan juga air salji. Ini contoh-contoh air mutlak. Jadi air-air ini kita boleh gunakan untuk mengambil wuduk, mandi wajib, dan apa juga ibadat-ibadat yang memerlukan kita melakukan taharah. Seterusnya kita tengok air mustakmal. Apa yang dimaksudkan dengan air mustakmal kat sini, iaitu air yang telah digunakan. Iaitu contohnya air bekas wuduk, air bekas mandian. Jadi semua adalah air mustakmal. Jadi air ini suci, tetapi ia tidak boleh menyucikan yang lain. Maka kita tidak boleh menggunakan air ini untuk bertaharah, itu untuk ambil wuduk ataupun untuk mandi wajib. Air mutanajis adalah merupakan air yang bercampur dengan najis, sehingga merubah semua sifatnya, sama ada warna, rasa atau baunya. Dan air ini biasanya kurang daripada 2 qullah lah. Kalau bercampur dengan najis dan dia kurang daripada 2 qullah, maka dia dihukumkan sebagai air mutanajis dan ia tidak suci dan tidak boleh menyucikan yang lain. Seterusnya air musyammas, iaitu air yang terjemur pada terik matahari dalam bekas selain daripada bekas emas ataupun perak. Dan dia makruh digunakan untuk
badan, maksudnya untuk kita menyucikan diri dan untuk mandi, untuk berwuduk, tetapi boleh digunakan untuk membasuh pakaian kerana dikhawatiri akan memudaratkan kita punya kulit sekiranya kita menggunakan air musyammas ini. Dan seterusnya air muqayyad. Apa yang dimaksudkan dengan air muqayyad, iaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang mengubah salah satu daripada sifatnya, sama ada daripada segi warna, bau ataupun rasanya. Dia tidak lagi lah dipanggil air mutlak, tetapi dia suci, cuma dia tidak boleh menyucikan yang lain. Contohnya macam dalam gambar ni lah air kopi, dia air teh, jadi asal dia suci, kita boleh minum, tapi kita tidak boleh menggunakan ia untuk menyucikan diri atau seperti untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Baik, seterusnya kita pergi kepada najis dan juga pembahagian-pembahagian najis. Najis adalah merupakan sejenis kotoran yang menghalang daripada sahnya ibadat seseorang seperti solat dan juga tawaf. Jadi najis ni benda kotor lah. Jadi benda kotor ni dia tak semestinya najis, tapi bila sebut najis dia adalah semestinya dia kotor. Dan najis ni tadi terbahagi kepada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan, najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Najis yang ketiga ialah najis mughallazah, iaitu najis yang berat. Jadi ini 3 jenis najis. InsyaAllah kita akan tengok apa dia contoh-contoh ketiga jenis najis ini dan cara menyucikannya. Kita tengok yang pertama, iaitu najis mukhaffafah. Apa yang dimaksudkan dengan najis mukhaffafah? Iaitu najis ringan, iaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dan hanya menyusu susu ibunya sahaja. Jadi terkeluarlah daripadanya air kencing bayi perempuan. Jadi kalau bayi lelaki ni dah berumur 2 tahun ke atas, maka tidak juga najis kencing ni tadi dipanggil najis mukhaffafah. Oleh kerana dia najis mukhaffafah, maka cara menyucikannya juga adalah sangat senang, iaitu bersihkan najis dan renjis dengan air mutlak di tempat yang terkena najis sehingga rata. Maka kita tak perlulah orang kata gonyoh ke berus ke, dia hanya setakat kita renjiskan, kemudian kita lap sehinggalah air kencing tadi telah dibersihkan dengan air mutlak yang kita renjiskan tadi. Kemudian kita lihat dulu najis mughallazah. Apa yang dimaksudkan dengan najis mughallazah? Iaitu najis yang berat, iaitu najis anjing dan juga babi serta apa jugalah yang keluar pada keturunan keduanya tadi. Contohnya kalau anjing ni dikahwin dengan kambing ke, maka keluar anak, walaupun rupa anak tu kambing tapi ada keturunan anjing, maka tetap juga hukumnya adalah najis yang berat. Baik. Cara menyucikannya ialah mestilah kita basuh. Kalau sekiranya terkena najis ni tadi, basuh dengan sebanyak 7 kali basuhan. 1 daripada basuhan tadi hendaklah dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi apa hikmahnya tanah tadi? Kalau nak diceritakan di sini panjang, cuma itulah yang telah disyariatkan. Hendaklah kita mencampurkan satu bahagian air tadi dengan tanah untuk menjadikan najis mughallazah tadi suci di sisi syarak. Seterusnya boleh kita pergi najis yang ketiga, najis mutawasitah. Najis ni adalah yang paling banyak lah, iaitu selain daripada najis mukhaffafah dan juga najis mughallazah tadi. Apa contoh-contohnya? Tahi, darah, arak, muntah, bangkai, mazi, wadi, dan macam-macam banyak lagi lah contoh-contoh najis mutawasitah ni, yang mana cara menyucikannya adalah dengan membasuh dengan air bersih sehingga hilang bau, rasa dan warnanya. Jadi maknanya kita kena basuh betul-betul, pastikan hilang bau, rasa dan juga warnanya. Jadi kalau sekiranya dah bersihkan juga
Contohnya kita dah bersihkan kain yang terkena darah, dia punya bau dah tak ada, tapi warna darah tu masih lagi ada sikit-sikit, maka itu dimaafkan. Maka kita boleh guna yang telah kain yang telah kita bersihkan tadi, walaupun ada kesan warna-warna darah tadi, kerana dia tak boleh hilang walaupun kita telah basuh dengan sabun sekalipun. Jadi ia dimaafkan. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan mengenai taharah. Jadi secara ringkasnya kita telah dapat mengetahui apakah dimaksudkan dengan taharah. Dan maka taharah tadi terbagi pada dua, iaitu menyucikan daripada najis dan juga menyucikan daripada hadas. Najis terbagi kepada tiga, najis mutawasitah, mukhaffafah dan juga mughalazah, dan juga hadas bagi pada dua, hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi perlu kita tekankan di sini, wajib kita memastikan diri kita sentiasa bersih, suci daripada segi pakaian kita, tempat kita untuk melakukan ibadat, supaya ibadat kita tadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya sekadar itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.